Alhamdulillah. Kuliah Ansar kita ini di bawah saluran Google Meet adalah diurus takbir oleh pengerusi Gemah Nur Iman Puan Rosniati binti Mansur dan barisan JK Gemah Nur Iman. Majlis kita ini akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Mahmud bin Mastam dengan tajuk kita hari ini, Jom Persiapkan Diri. Bagi memberkati majlis, saya mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah, dan pahalanya kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, juga para solehin, juga kepada kedua bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan ini menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz. Dengan penuh takzim, dipersilakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى Suara tak ada, Ustaz. Okey, Alhamdulillah dah ada dah. Okay, alright. Jadi Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan limpah dan kurnianya pada petang ini, pada tanggal 1 Sya'ban 1444 Hijrah. Diam tak diam, kita dah masuk pada bulan Sya'ban. Tak lama lagi, insya-Allah, dengan keberkatan dan juga doa yang kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Pertemukan kita dengan Ramadan. Jadi insya-Allah, semoga kita menjadi insan yang Allah Ta'ala berikan ruang dan juga peluang untuk kita dipilih memasuki bulan Ramadan pada tahun ini dengan penuh persiapan daripada peringkat awal lagi. Alhamdulillah, ramai di kalangan kita yang dah membuat persiapan daripada bulan Rejab dan juga masuk pada bulan Sya'ban, kan. Yang lagi advance apa dia? Ada orang dah buat persiapan untuk bulan Syawal. Tak ada masalah, kan. Sebab apa? Kita tak nak kalut-kalut, kita tak nak duk bergaduh, kan, tak nak duk bergaduh masuk Ramadan nanti baru sibuk nak beli baju raya dan sebagainya. Kena pula tahun ni jekyll tak ada dah, terbakar dah, kan. Jadi persiapan kita mungkin berbeza, kan, dan kadang-kadang saya pun tak pasti kenapa awal sangat, kan, lagu raya dah berkumandang dah. Ada setengah tempat dah berkumandang dalam media sosial duk main dah lagu raya, kan. Sedangkan sepatutnya yang perlu untuk kita sambut adalah bulan Ramadan, kan. Jadi apapun dalam pada kita nak menghadapi persiapan kita untuk bulan Ramadan, ada kalanya perlu untuk kita merenung kembali, merenung sejenak tentang apa yang telah berlaku pada Ramadan yang lepas ataupun Ramadan yang sebelum daripada itu, kan. Kita semua sedia maklum bahawa sesungguhnya Ramadan ataupun berpuasa itu diwajibkan terhadap diri kita sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang yang terdahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa, kan. Jadi kita mengharapkan agar kita dapat dipertemukan dengan Ramadan, kita dapat melaksanakan amal berpuasa khususnya
yang seperti mana yang diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu. Dan belum tentu lagi bila mana kita tunaikan puasa, kita tunaikan kewajipan kita, kita akan menjadi orang yang bertakwa, kerana di situ dinyatakan apa dia? Supaya kamu bertakwa ataupun agar kamu menjadi insan yang bertakwa. Yang nak tentukan kita bertakwa ataupun tidak, tak lain tak bukan hanyalah Allah Ta'ala. Jadi apa yang boleh kita lakukan? Kita hanyalah berusaha kita lakukan sebaik mungkin amal ibadah kita dalam bulan Ramadan itu nanti, insya-Allah. Tetapi sebelum itu kita nak koreksi balik ataupun kita nak muhasabah balik. Ada beberapa perkara yang biasa saya suka kongsikan dalam persiapan kita nak menghadapi Ramadan. Sebelum ni saya pun dah pernah ceritakan berkaitan dengan apa dia? Berkaitan dengan qada puasa, berkaitan dengan fidyah puasa, berkaitan dengan kafarah puasa, kan? Jadi kenapa saya suka kongsikan? Kerana ada kalanya di kalangan masyarakat kita terlepas pandang. Ada di kalangan masyarakat kita yang tersilap faham. Apa dia? Terutama berkaitan dengan fidyah. Okey. Berkaitan dengan qada puasa ni, insya-Allah ramai orang faham berkaitan dengan qada puasa, kan. Jadi biasanya bila mana kita katakan orang yang perlu qada puasa ni ialah orang yang meninggalkan puasa. Ada beberapa kategori yang mana mereka ini boleh meninggalkan puasa tetapi wajib untuk menggantikan puasanya. Iaitu apa dia? Ini sekadar ulang kaji. Saya faham semua yang ada kat sini dah faham dah maklum dah, dah hafal dah tahu dah siapa yang boleh meninggalkan puasa, ataupun siapa yang bila mana meninggalkan puasa wajib bagi diri mereka untuk menggantikannya. Iaitu apa dia? Orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja. Kan dia sengaja tinggalkan puasa, maka ia berdosa dan wajib menggantinya dengan segera. Dia sengaja tinggalkan puasa. Kenapa tinggalkan puasa? Saja malas. Dia kata saja malas. Kan ianya maka berdosa bagi dirinya dan wajib menggantinya dengan segera. Yang kedua, ini golongan yang istimewa. Siapa dia golongan yang istimewa? Iaitu wanita yang meninggalkan puasa kerana kedatangan haid dan juga kedatangan nifas. Okey. Berkaitan dengan haid dan juga nifas ni orang perempuan lebih mahir lah. Tak ada orang lelaki datang haid, kan, kecuali ada orang yang mengaku dirinya lelaki tapi sebenarnya dia perempuan. Kan akhir zaman ni macam-macam. Ada orang lelaki mengaku perempuan, ada orang perempuan nak jadi lelaki. Na'udzubillah min zalik. Harap-harap kita dan juga zuriat keturunan kita tidak tergolong di kalangan orang yang sebegini. Yang ketiga apa dia? Orang yang meninggalkan puasa kerana musafir. Boleh tak orang yang musafir ni dia meninggalkan puasa? Boleh. Okey. Yang keempat apa dia? Orang yang meninggalkan puasa kerana sakit atau keuzuran lain yang dibenarkan oleh syarak. Ini saya nak ceritakan terlebih dahulu, nanti kita nak cerita tentang yang kita nak fokuskan apa dia? Persiapan kita nak menghadapi Ramadan dengan kita muhasabah setahun ataupun 2 tahun ataupun 3 tahun yang lepas. Mungkin ada perkara-perkara yang belum kita selesaikan lagi. Duk sibuk nak menyambut Ramadan tapi rupanya ada yang belum selesai. Okey, yang kelima apa dia? Orang yang batal puasanya kerana mabuk ataupun pengsan sepanjang hari. Key point dia ialah sepanjang hari. Kemudian yang keenam, orang yang batal puasa kerana terlupa niat pada malamnya. Dan yang ketujuh, orang yang membatalkan puasanya dengan sengaja dengan melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa seperti makan, minum, melakukan persetubuhan pada siang hari, mengeluarkan mani dan sebagainya. Okey. Dalam 7 kategori ni, dalam 7 kategori ni, mereka ni daripada 7 kategori dari segi dari segi mereka meninggalkan puasa, ada yang perlu hanya mengqadha puasa sahaja, ada yang perlu membayar fidyah sahaja. Manakala ada juga di kalangan 7 golongan ini tadi yang perlu membayar fidyah dan dalam masa yang sama perlu mengqadhakan puasanya. Ini penekanan yang saya nak berikan kepada seluruh peserta yang ada. Bukan saya nak kata yang ada kat sini tak tahu, kan. Semua orang tahu, tetapi kita nak ulang kaji supaya mengelakkan kekeliruan. Okey. Jadi berdasarkan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, ada 3 cara yang ditetapkan oleh syarak sebagaimana yang saya nyatakan tadi. Iaitu yang pertama, dengan hanya mengqadhakannya sahaja, iaitu melakukan semula puasa yang ditinggalkannya. Kemudian yang kedua dengan membayar fidyah, iaitu 1 kadar makanan untuk orang miskin. Dan yang ketiga dengan menunaikan kafarah, iaitu denda tertentu yang ditetapkan oleh syarak.
Jadi dari sudut tanggungan yang mesti dipikul, yang pertama qada saja, yang kedua fidyah, yang ketiga qada dan fidyah, yang keempat ada yang keempat iaitu qada dan juga kafarah. Tadi saya sebut 3, saya terlepas pandang yang keempat. Okey. Jadi kita lihat okey. Bagi wanita yang meninggalkan puasa, kita buat sambil-sambil kita buat sesi soal jawab kan, boleh dalam mesej tu, kita boleh dalam chat tu, kita boleh sambil-sambil kita boleh berikan jawapan. Ini soalan yang biasa dan saya rasa tak ada masalah untuk orang nak menjawabnya. Okey, yang pertama, bagi wanita yang meninggalkan puasa kerana haid dan nifas, jadi apa yang perlu dilakukan? Adakah cukup sekadar qada puasa saja, ataupun ada tak kena bayar fidyah, ataupun lain-lain lagi kan. Jadi saya rasa yang ini tak ada masalah kan. Biasa orang tahu dah, orang yang meninggalkan puasa kerana haid dan juga nifas, maka cukup sekadar dia membayar cukup sekadar dia mengqadakkan puasanya sahaja. Okey. Tetapi sekiranya contoh kita katakan pada tahun 2020, okey, dia tinggalkan puasa kerana dia kedatangan nifas, okey, selama 40 hari contoh 2020 kan, dia bersalin, okey, dia ada darah nifasnya selama 40 hari dia tak berpuasa. Masuk tahun 2021 dia hanya mampu ataupun sempat qada puasa sebanyak 30 hari. Okey. Masuk 2021, 30 hari je dia sempat nak qadakkan puasa. Masuk tahun 2022, ada lagi baki 5 hari pula dia tak qadak puasanya. Agak-agak daripada 2020 masuk 2021. Okey. Masuk 2021 dah setahun. Nak masuk pada 2022. Okey, sorry saya salah tadi, ada 10 hari yang belum digantikannya. Adakah cukup sekadar dia gantikan puasa ataupun perlu dibayar fidyah? Ini persoalan yang mungkin boleh dijawab. Siapa nak jawab silakan jawab. Sebab kadang-kadang ada yang terkeliru. Bersedia nak jawab ke tak bersedia nak jawab? Okey. Mungkin kurang faham dengan soalan. Okey, saya berikan contoh sekali lagi. 2020 tinggalkan puasa sebanyak 40 hari kerana kedatangan nifas ataupun bersalin darah nifas selama 40 hari tahun 2020. Tahun 2021 sempat ganti 30 hari. Okey. Ada lagi 10 hari, masuk 2022 tak digantinya. So pada tahun 2022, adakah cukup sekadar dia ganti puasa ataupun perlu dia ganti puasa dan juga bayar fidyah? Perlu ganti puasa dan bayar fidyah. Okey, alhamdulillah. Dan melampau tahun. Okey. Jadi jawapan yang tepat sekali iaitu ganti puasa. Okey, puasa. Okey, betul, saya silap tadi. Puasa setahun 30 hari. Allahu Akbar. Okey, minta maaf, puasa setahun 30 hari. Terima kasih. Okey, jadi saya minta maaf. Sebab apa? Dia bila kita cerita tentang nifas ni, bila kita cerita tentang nifas, kebiasaannya orang akan ambil 40 hari, minimum 40 hari, maksimal 60 hari. Okey, jadi saya terpaksa ubah. Dia tak puasa 30 hari, dia sempat bayar fidyah 20 hari, ada lagi 10 hari. Okey. Jadi tadi ada yang kata sekadar ganti dan bayar fidyah. Okey. Jadi maknanya betul lah tu, puasa setahun 30 hari. Jadi saya ubah soalan tadi, 20 hari 30 hari tinggal puasa, 20 hari sempat ganti, ada baki 10 hari. Okey. Ganti 10 hari je. Okey, kemudian dah habis qada, tak payah bayar dah. Okey. Itu sebab 30 hari tadi tu. Okey, sekarang saya cerita 20 hari. Jadi persoalan ni saya berikan jawapan. Bila mana kita melangkaui setahun daripada puasa kita. Okey. Bila mana kita melangkaui setahun, 2020 kita ada lagi hutang sebanyak 10 hari. Tak sempat ganti pada tahun 2021. Maka bila masuk tahun 2022, ada 10 hari yang perlu untuk diqadakkan puasa. Bila lebih daripada setahun, maka yang pertama dia perlu untuk qada puasa. Okey.
Yang pertama, qada puasa 10 hari yang ditinggalkan 2 tahun lepas, 2022. Masuk 2020. Masuk 2022 ada 10 hari yang belum diqadakkan, maka dia perlu qada 10 hari dan dia perlu bayar fidyah untuk 10 hari tersebut. Jadi jawapan yang diberikan oleh Puan Azrina Abu Bakar tadi, maknanya kena qada 10 hari dan juga bayar fidyah untuk 10 hari tersebut sebab dah lebih daripada setahun dia tak sempat nak ganti puasanya pada tahun yang sebelum itu. Okey. Jadi ada beberapa jawapan, sekadar ganti dan bayar fidyah dan qada puasa ganti 10 hari je, dah habis qada tak payah bayar dah. Kan. Jadi bila dah lebih daripada setahun maka wajib untuk dia qada puasa 10 hari dan juga bayar fidyah untuk 10 hari tersebut. Okey, pasal itu saya katakan tadi, benda ni benda biasa, cuma kita nak ulang kaji, kadang-kadang kita sendiri ada salah faham. Okey, itu yang pertama bagi wanita yang meninggalkan puasa kerana haid dan nifas. Okey. Yang kedua, orang yang meninggalkan puasa kerana musafir, dia hanya wajib qada puasa. Tetapi kalau lepas tahun sama juga. Okey. Orang yang meninggalkan puasa kerana sakit dan sakitnya ada harapan sembuh, ia hendaklah menggantikan puasanya apabila sakitnya sembuh. Ini contoh ada orang yang dia sakitnya hanya pada bulan puasa. Ini bukan sakit yang main-main kan. Penyakit yang popular apa dia? Pada bulan Ramadan ni tak lain tak bukan penyakit gastrik. 11 bulan lain dia tak pernah kena gastrik. Masuk saja Ramadan maka muncullah penyakit gastrik. Kan. Jadi ini bukan main-main, ini yang betul-betul. Jadi bila mana dia kena gastrik, contoh kan, dia kena gastrik 10 hari, 15 hari, Ramadan je gastrik datang kan. Jadi dia tertinggal 5 hari atau 10 hari. Jadi dia perlu untuk qada puasa saja pada tahun yang berkenaan selagi mana belum sampai pada tahun yang akan datang. Okay. Orang yang terbatal puasanya kerana terlupa berniat pada malam hari, tersalah makan kerana menyangka fajar belum lagi terbit. Okay. Jadi ini antara orang-orang yang perlu mengqada puasa. Wanita yang menyusukan, okay. Ini yang saya nak berikan penekanan. Wanita yang menyusukan anak yang membatalkan puasa dan juga wanita yang hamil yang membatalkan puasa kerana maslahah dirinya. Okey. Ini soalan yang saya nak tanyakan juga. Okay. Bagi wanita yang mengandung, bagi wanita yang hamil, bagi wanita yang menyusukan anak, bila mana dia kata, dia cakap dengan suami dia, bang, saya tak larat nak puasa hari ni bang. Okay, sebab apa? Sebab saya rasa badan saya ni macam dah tak larat lah bang. Saya terpaksa batalkan puasa. Okay. Jadi dia batalkan puasa kerana dirinya tak larat. Disebabkan apa tadi? Dia menyusukan anak tapi dia kata sebab dirinya tak larat. Begitu juga bagi wanita yang hamil ataupun yang mengandung. Dia batalkan puasa kerana dia tak larat. Okey. Kerana dirinya sendiri. Jadi dia perlu untuk qada puasa sahaja ataupun perlu untuk dia bayar fidyah. Okey, ini soalan yang saya tanyakan juga untuk diberikan jawapan, dikongsikan jawapan secara bersama-sama. Okey. Siapa nak jawab? Silakan. Nak buka mic pun boleh, nak jawab dalam chat pun boleh. Okey, wajib berbuka jika memudaratkan diri, wajib ganti, bayar fidyah jika melangkau tahun. Okey. Ada lagi jawapan lain? Tak ada yang nak bagi jawapan. Okey, tak apa. Oleh kerana kita nak menjimatkan masa, saya tak nak tunggu jawapan-jawapan lain, nanti lambat pula. Okey. Jadi betul jawapannya bila mana dia meninggalkan puasa kerana dirinya sendiri. Dia tak puasa tu walaupun dia mengandung, walaupun dia menyusukan anak, dia tak puasa kerana dirinya sendiri. Okey. Yang kedua, situasi yang hampir sama tetapi asbab yang berbeza. Okey. Tiba-tiba nervous bila buat ulang kaji. Sebab itulah kadang-kadang benda-benda yang biasa kita lalui ni, tapi bila kita tak buat ulang kaji, maklumlah Ramadan setahun sekali kan, jadi nak tak nak kena buat ulang kaji. Okey, ada yang nak menjawab? Puan Khairun Nisa ke? Tertekan mic? Okey, tak apa. Yang kedua, situasinya wanita yang mengandung dan juga
wanita yang menyusukan anak. Okey. Dia kata, bang, saya tak larat nak puasa hari ni. Kalau saya teruskan puasa, saya takut anak dalam kandungan, anak dalam kandungan ni nanti boleh keguguran. Ataupun, bang, saya tak larat puasa bang, sebab saya menyusukan anak. Sekiranya saya teruskan puasa ni bang, saya risau anak yang menyusukan nanti tak cukup susu menyebabkan mudarat kepada anak kita. Jadi asbabnya kerana anak yang dalam kandungan ataupun anak yang disusukannya. Jadi dalam situasi ini, adakah cukup sekadar mengqadakkan puasa sahaja ataupun perlu disekalikan dengan membayar fidyah? Okey. Sama juga macam tadi Ustaz kan keadaan dia. Maksudnya jawapannya tadi apa dia? Awak Cukup sekadar mengqadakkan puasa saja. kalau melangkau tahun maka kena fidyah jugalah. Okey, itu jawapan daripada Puan Azrina. Okey, ada yang lain nak berikan jawapan? Okey, saya tengok di sini. Okey, ini ada soalan tapi soalan ni nanti saya ikut Ivy. Okey, qada ikut bilangan hari sama je. Okey. Ada lagi nak cuba untuk memberikan jawapan? Sama juga. Okey. Jadi sebab itu saya katakan kena bayar fidyah dan qada. Okey, ini jawapan yang paling tepat, kena bayar fidyah dan qada. Okey. Sebab apa? Okey. Situasi dia berbeza. Yang pertama tadi, dia tak puasa asbab kerana dirinya sendiri, bukan kerana orang lain. Bila mana dia melibatkan pihak yang selain daripada dirinya, maksudnya apa tadi? Dia tak puasa, situasi yang kedua dia tak puasa sebab risau anak dalam kandungannya keguguran. Mana dia risau sebab anak, bukan kerana dirinya. Dan juga menyusukan anak disebabkan dia kata takut anak tak cukup susu, mudarat pada anak. Jadi bagi situasi yang ini, maka dia wajib qada puasa dan wajib dia membayar fidyah. Berbeza kan? Sebab itu saya katakan ramai di kalangan masyarakat yang mungkin dia terkeliru. Kan? Jadi sebabkan melibatkan anak. Jadi berubah hukumnya di situ. Begitu juga yang ketiga, bagi situasi seseorang yang mana dia terpaksa meninggalkan puasa kerana orang lain. Contoh, seorang ahli bomba. Okay. Dia dapat tugasan untuk menyelamatkan orang yang hampir lemas di lautan ataupun di sungai ataupun di tasik. Jadi dia terpaksa nak selamatkan orang tu. Jadi disebabkan dia nak selamatkan orang tu, dia terpaksa berbuka puasa. Jadi sama situasinya, bila mana melibatkan orang lain, maka wajib bagi dirinya mengqadakkan puasa dan dalam masa yang sama membayar fidyah atas puasa yang ditinggalkannya. Sebab itu saya kata kita kena flashback balik. Kita kena kadang-kadang kena reverse balik gear kita, takut-takut ada yang terlepas pandang perkara ini. Kan saya tak risau yang ada dalam apa nama ni program pada petang ni, insya-Allah masing-masing faham perkara ni. Cuma mungkin kita ni dalam kategori yang kita dah ada anak perempuan yang dah apa nama ni yang anak perempuan ataupun menantu kita yang mengandung ataupun yang dah bersalin, kita kena pesan-pesan, takut mereka terlupa. Anak dah 5 dah, tapi dia kurang jelas tentang fiqh berkaitan dengan qada dan juga fidyah ini. Kan jadi kita mungkin ada masa lagi, sekarang ada masa lagi pada bulan Syakban, kan duduk bincang dengan anak beranak, dengan cucu, dengan menantu, kan duduk borak-borak, kan pernah tak waktu mengandung ataupun pernah tak sewaktu menyusukan anak terpaksa tinggalkan puasa kerana nak susukan anak, takut anak tu mudarat, terpaksa batalkan puasa ataupun tinggalkan puasa kerana risau anak dalam kandungan? Dia kata ada. Kalau ada, qada sahaja ataupun bayar fidyah? Dia kata qada sahaja. Jadi bila mana qada sahaja, maka kena gantilah, kena bayar fidyah. Qada dah selesai dah, tapi yang fidyah tu tak selesai lagi. Kan jadi kenalah untuk dibayarkan fidyahnya. Okey, itu situasi yang saya nak berikan penekanan. Dalam banyak-banyak ni, banyak perkara berkaitan dengan qada puasa dan juga fidyah, saya nak tekankan yang berkaitan dengan ini sebab saya yakin dan pasti dalam grup ni ramai di kalangan muslimat, bukannya muslimin. Okey, alright. Okey, sekejap
Saya tengok soalan yang atas dulu. Ada soalan ni, 2-3 soalan. Salam Ustaz, orang tua yang dah kurang ingatannya, kita tak tahu dia tinggal ke tak puasa, adakah perlu membayar fidyah ataupun bagaimana? Bila kita tanya dia, kata dia tak tinggal puasa dan dia kata dia puasa penuh. Okey, alright. Situasi bagi orang yang meninggalkan puasa kerana dia pun tak tahu dalam keadaan dia dah lupa ingatan. Okey, kita tengok itu termasuk dalam situasi orang yang yang uzur, yang dalam keadaan dia dah tak ingat ataupun ingatannya dah lemah. Okey, kita tengok soalan itu ialah, sekejap saya kena buka rujukan saya, iaitu di kalangan orang yang meninggalkan puasa kerana mana tadi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekejap saya cari nota saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita tak tahu berapa bilangannya, betul? Okey. Jadi bila mana orang yang kurang ingatannya, kita tak tahu dia tinggal ke tidak puasanya, adakah perlu membayar fidyah ataupun bagaimana? Okey, situasi yang pertama. Okey, kita lihat bila mana dia kurang ingatannya, kadang-kadang dia ingat, kadang-kadang dia tak ingat. Jadi situasi begini, dia bukan tergolong di kalangan orang yang uzur tiada peluang untuk sembuh. Jadi maksudnya apa dia? Bila masa dia okey lah. Kan bila masa dia okey tu, kalau kita kata dengan dia kan, mungkin contoh kita kata nenek lah. Nenek ada tinggal puasa tak? Dia kata tak ada. Nenek puasa penuh. Kan. Jadi takkan kita nak dakwa-dakwi dengan dia, kita kata nenek tak puasa ni kan, dia marah kita pula. Tapi kalau kata dia boleh terima pandangan kita, rasa ni sepanjang nenek tinggal dengan saya bulan Ramadan ni, rasanya kami nampak nenek tak puasa 3 hari. Contoh. Okey. Jadi 3 hari tersebut kita minta nenek untuk kodokkan puasa tu. Tapi kalau dia tetap berkeras dengan keyakinan dia mengatakan bahawa dia puasa penuh, jadi kita tak boleh nak buat apalah. Okey. Tetapi di situ kalau kata kita nak bayarkan fidyah, itu lebih baik. Sebab kita tahu bahawa nenek kita ni tadi dia tak dia tak berpuasa pada contoh 3 hari, maka kita nak bayarkan fidyah pun boleh, tak ada masalah kan. Jadi sewaktu hidupnya kalau dia mampu untuk mengkodokkannya, alhamdulillah. Kalau kata dia tak mampu nak kodokkannya ataupun dia kata dia memang puasa penuh, jadi kita ambil inisiatif, kita nak bayarkan fidyah sebab kita tahu dia ada tinggal puasa contoh 3 hari, maka kita bayarkan fidyah tersebut. Dan sekiranya dalam pada dia kata dia puasa penuh, tiba-tiba Allah Ta'ala tarik umurnya kan, dalam keadaan dia masih ada lagi tinggal puasanya 3 hari ke, 5 hari ke, 10 hari ke, bagi kita sebagai waris, maka kita boleh mengkodokkan puasa bagi pihak nenek kita tu. Kan? Orang lain boleh tak gantikan ataupun kodokkan puasa untuk nenek kita tu? Tak boleh kalau tak dapat izin daripada kita sebagai warisnya. Jadi kalau orang lain nak kodokkan, maka perlu dapat izin daripada kita. Kan? Jadi itulah situasinya bagi orang yang hilang ingatannya. Harap dapat menjawab pada persoalan yang diajukan, dan sekiranya ada kesilapan dalam ilmu yang saya kongsikan, boleh berikan teguran kepada saya. Okey. Seterusnya ada soalan lagi, boleh kita layan soalan-soalan sambil-sambil tu. Okey Ustaz, jika darah nifas dah tak ada kurang dari 40 hari tetapi dia puasa on off, macam mana? Okey. Jadi bila mana darah nifas memang dah berhenti maka wajib bagi dirinya untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Sekiranya dia on off, maksudnya yang dimaksudkan on off ni puasanya kan? Puasanya on off. Jadi maknanya beberapa hari yang ditinggalkan, maka wajib bagi dirinya untuk mengkodok puasa tersebut. Contohnya kurang dari 40 hari. Contohlah dia puasa, dia start keluar darah nifas ni pada bulan Syakban. Okey. Masuk bulan puasa, hari yang ke-35 ni darah nifasnya keluar, dan pada hari yang ke-35 itu ada lagi Ramadan tinggal berbaki 5 hari contoh. Okey. Jadi dia pun puasa sehari selang, kemudian dia tinggal puasa sehari selepasnya. Jadi jumlah yang ditinggalkan contohnya 3 hari. Maka 3 hari tersebutlah wajib untuk dirinya mengkodokkan puasa tersebut. Okey.
Sekiranya baru tahu ilmu ataupun kes ini, adakah fidyah itu perlukah berganda sedangkan puasa telah diqada, yakni telah okey, maksudnya apa dia, telah melangkaui. Sekiranya baru tahu ilmu kes ini, adakah fidyah itu perlukan berganda sedangkan puasa telah diqada? Okey, faham, telah melangkaui tahun. Okey. Situasi ini, soalan ini, okey, saya menjawab bagi apa nama ni, hukum yang berkaitan untuk negeri Selangor. Okey, fatwa ataupun yang diamalkan di negeri Selangor, rujukan saya Lembaga Zakat Selangor. Bagi negeri Selangor, sekiranya dia dah langkau tahun, fidyahnya tetap sama. Fidyahnya tetap sama. Contoh, saya kena berikan contoh supaya mudah faham. Okey, contoh tinggal puasa pada tahun 2010 sebanyak 10 hari. 10 hari ni sebab senang nak kira kan. Okey. Jadi tahun 2010 tinggal puasa 10 hari. Okey. Tapi tak tahu pula yang apa nama ni, kita baru tahu yang rupanya orang yang apa nama tadi, menyusukan anak disebabkan takut anaknya kurang susu, mudarat pada anaknya. Jadi dia hanya daripada 2010 tu, 2011 dia dah settle lah 10 hari tu. Qada dia dah settle lah. Tetapi fidyah dia tak bayar. Fidyah dia tak bayar. Maka 2011, 12, 13, 14, 15 sampai 2023, 13 tahun dah terlepas, dah melangkau tahun. Perlu tak fidyah tu digandakan sebanyak 13 kali? Maka bagi negeri Selangor, fidyah tersebut tetap 13, fidyah tersebut tetap 10 hari, tidak digandakan. Itu bagi negeri Selangor. Bagi negeri-negeri lain kena rujuk kepada pihak yang berkaitan, sama ada di pihak Jabatan Mufti ataupun boleh rujuk kepada pihak Lembaga Zakat. Kenapa saya katakan kepada pihak Lembaga Zakat? Kerana kalau di Selangor yang menerima bayaran fidyah ini adalah pihak Lembaga Zakat Selangor. Jadi itu jawapan yang boleh saya berikan untuk negeri Selangor. Tidak perlu berganda fidyahnya walaupun dah melangkaui 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Okey. Ustaz, jika tidak sempat qada puasa sebab menyusukan anak, bagaimana? Okey. Maksudnya saya katakan tadi, sama juga situasinya. Jika tak sempat nak qada puasa, contoh tinggal puasa 2020. Okey. 2020 nak apa nama ni, nak qada puasa tak sempat sebab menyusukan anak baru lahir. Okey. Jadi di sini ada dua persoalan. Yang pertamanya, bila mana dia tak sempat qada puasa yang ditinggalkan dulu, asbabnya apa? Kalau setakat dia kerana dirinya sendiri, bukan kerana orang lain, okey, dia tinggalkan puasa 2010 tu kerana dirinya sendiri, bukan kerana anak, bukan kerana orang lain. Jadi masuk 2011 dia tak apa nama ni, dia tak sempat 2020 2021 tak sempat qada, 2022 tak sempat qada, 2023 baru sempat nak qada. Okey. Jadi kalau kerana ditinggalkan puasa kerana dirinya sendiri, maka dia perlu untuk qada puasa asbab daripada dia tinggalkan puasa. Yang kedua, wajib juga bagi dirinya untuk membayar fidyah kerana telah melangkaui tahun. Jadi 2010, 2011, 2012, 2013, 2020, 2021, 2022, 2023 dah langkau setahun, maka dia perlu untuk mengqadakan puasa dan dalam masa yang sama membayar fidyah. Asbabnya melangkaui tahun, bukan kerana asbab lain. Itu kalau sekiranya puasanya ditinggalkan kerana dirinya sendiri. Okey? Jelas ke? Saya pun kadang-kadang duk tersasul-sasul kan, kuliah lepas hari dengan badan agak letih, dia memang begitu kan. Jadi harap dapat menjawab soalan. Okey, ada soalan lain? Sebab saya nak saya. Betul tak apa yang saya faham daripada penjelasan soalan-soalan tu tadi? Ada satu tu yang part menyusu anak tu. Part yang menyusu anak tu kan, maknanya kita tinggalkan puasa asbab melibatkan orang lain, melibatkan anak tu. Maknanya kita qada dan juga bayar fidyah walaupun tak melangkau tahun. Itu yang saya faham tadi penjelasan Ustaz. Betul. Okey, kalau kata dia cuma qada puasa asbab daripada tak tahu sebelum ni, dia dah melangkau tahun tu satu bab lah. Katalah melangkau tahun pun dia tak qada juga. Berganda tak
dia punya fidyah tu Ustaz. Oh, okey. Faham soalan tu. Okey. Fidyah tu tetap tak berganda. Fidyah tu tetap sama. Fidyah tu tidak berganda. Itu bagi negeri Selangor. Bagi negeri Selangor, fidyah itu tidak berganda. Okey. Tak sama ya negeri Ustaz. Ada even dulu pun Selangor yang sebelum ini dia gandakan. Jadi biasalah macam kita bayar zakat fitrah. Kadang-kadang orang tanya kenapa antara negeri-negeri kadar fidyahnya tak sama. Jadi sama juga situasi dengan bab fidyah ini. Setiap negeri majlis fatwa mereka ada kalanya ada perbezaan pendapat di situ. Pasal itu saya katakan untuk negeri Selangor tak perlu nak gandakan fidyah tersebut. Tetapi kan, sekiranya kita ada kemampuan, kita rasa macam tak seronok lah sebab dah tinggal 5 tahun, takkan nak bayar cukup sekadar fidyah setahun sahaja kan, ataupun untuk sehari. Bagi yang ditinggalkan bayar fidyah 1 cupak beras sahaja kan. Jadi rasa macam nak ganda lah, dia kata nak ganda, dia ada kemampuan untuk ganda, silakan, tak menjadi kesalahan. Jadi dialu-alukan. Hukum asal fidyah ni digandakan kan? Hukum asalnya. Kalau ikutkan sebahagian, itulah saya nak katakan dia pendapat ulama ni ada perbezaan. Ada yang mengatakan perlu diganda, ada yang mengatakan tidak perlu diganda. Ada khilaf. Saya baru tahu Ustaz. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Okey, sama. Okey. Alright, ada soalan lagi sebelum saya masuk kepada berkaitan dengan bagaimana pula pengiraan fidyah. Okey. Ada tak soalan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang tak ganti puasa tu, Okey. puasa tu berganda tak? Okey. Sekiranya dia tak ganti puasa dah 10 tahun, berganda ataupun tidak puasanya? Jawapannya juga tidak berganda. Kalau tidak pengsan kita kan. 10 tahun yang lepas ataupun kita cerita zaman muda kita lah. Zaman muda kita, umur kita 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, kata orang tu zaman-zaman nakal kita tu kan. Itu semua orang kita tak takut kan. Kita nakal sungguh waktu tu. Memang cukup 30 hari kita tak puasa. Contoh, bukan orang ada dalam ni. Orang dalam ni insya-Allah tak ada yang tinggal puasa kan. Ini cerita yang waktu zaman-zaman muda kan. Ada orang yang tinggal 30 hari. Selepas umur kita sekarang cecah 53 tahun. Contoh 40 tahun dah berlalu. Bayangkan kalau kata perlu diganda 40 tahun kali dengan 30 hari. Berapa tu? 40 kali dengan 34 kali 2, 120. Bukan 120, 1200 betul tak? Mau kita sampai meninggal kita tak sempat nak ganti. Jadi sebab itulah sebenarnya dalam Islam Allah Ta'ala itu tidak memberatkan kita. Yang penting apa dia, kita mohon ampun dengan Allah Ta'ala, kita bertaubat dengan Allah Ta'ala, kemudian dalam masa yang sama kita berusaha untuk menggantikan puasa yang pernah kita tinggalkan dulu. Saya yakin dan percaya kan, di kalangan kita mungkin ada pernah buat silap kan, mungkin ada pernah buat salah yang bukan kita sengaja, mungkin secara tak sengaja. Bukan kita tak nak qada, tapi kita tak tahu dulu bahawa puasa itu perlu diqada. Dan kita mungkin terlepas pandang bahawa puasa itu yang kita tinggalkan ada antaranya perlu untuk kita bayar fidyah. Mungkin kita terlepas pandang atas perkara tersebut. Jadi sebab tu saya katakan ada masa lagi bulan Syakban kan. Nanti ada orang tanya pula, Ustaz, saya dengar ada hadis yang mengatakan selepas masuk 15 Syakban tak boleh nak puasa dah, dia kata. Kan kena jelas di situ. Yang dimaksudkan itu ialah puasa sunat. Selepas 15 Syakban ada pendapat mengatakan tak boleh lagi nak puasa sunat bagi mereka yang tak puasa sebelum 15 Ramadan. Maksudnya apa dia? Bulan Rajab dia tak puasa, bulan Syakban 15 awal dia tak puasa sunat, tiba-tiba 15 yang akhir baru dia nak puasa sunat. Ada pendapat mengatakan tidak boleh nak berpuasa sunat selepas 15 Syakban kerana sebelum tu dia tak pernah buat puasa-puasa sunat yang lain. Tetapi bagi puasa qada boleh ke tidak? Jawapannya boleh, sebab situasinya berbeza. Kita berhutang dengan Allah Ta'ala, maka tak ada masanya yang mengatakan tak boleh. Jadi kita perlu untuk bayar walaupun setelah 15 Syakban. Boleh untuk kita qadakkan pada selepas 15 Syakban sebab kita berhutang dengan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Okey. Ada soalan lain? Kalau tak ada, saya nak masuk kepada perkara berkaitan membayar fidyah. Sebab dalam pada kita membayar fidyah pun ada kalanya kita terlepas
lepas pandang penerima yang sepatutnya kita bayarkan fidyah. Sebab ini berlaku dalam masyarakat. Apa yang saya kongsikan ini adalah pengalaman daripada saya menguruskan pembayaran fidyah, kan. Kadang-kadang kita tanya, saya tanya dengan sesetengah orang dia jumpa kita, Ustaz, saya nak tanya Ustaz, saya dah bayar fidyah dah Ustaz, kan, tahun lepas. Okey, itu cerita dia kata dah bayar tahun lepas. Jadi dia minta kita, Ustaz, saya rasa saya nak minta confirm balik dengan Ustaz, boleh tak Ustaz kirakan, kan. Ini untuk ibu saya, dia kata ibu saya dah meninggal, saya rasa dia ada tinggal Ustaz puasa dia sepanjang dia sakit tu berapa hari, contoh dia kata 15 hari, kan. Ustaz tolong kira, kita pun tolonglah kirakan. Okey, kita kira, kita kata jumlahnya sekian-sekian. Membayar fidyah satu hari yang ditinggalkan bersamaan dengan secupak beras. Secupak beras bersamaan dengan 567.5 gram beras. Okey. Ataupun nak mudah kita kira, kita ambil lah satu kati 600 gram untuk sehari yang kita tinggalkan. Anggaran harganya dalam RM1.80 ataupun RM2. Lebih kurang gitulah, tak banyak kan? RM2 je kot. Kalau kita ambil nilai paling tinggi pun RM2. Allah, tak banyak mana. Kalau kata kita ada pula makan beras yang mahal, kita jadi makan beras yang mahal. Macam kita bayar zakat fitrah. Zakat fitrah kan dia ada, kalau di Selangor dia ada 3 kategori. Tengok pada beras yang kita makan, beras biasa ke, beras siam ke, beras basmati ke, kan. Digalakkan mengikut beras yang kita makan seharian. Kalau kita makan beras murah, bayarlah dengan harga yang paling murah tu, kan. Nilai lebih kurang RM1.80 ke RM2 untuk kadar fidyah sehari yang ditinggalkan. Okey, kita balik pada persoalan yang ditanyakan tadi. Jadi bila mana orang datang jumpa kita kata, okey, dia dah nilaikan contoh RM200 ataupun kita katakan 10 kilo lah, dia kata 10 kilo. Tapi 10 kilo nampak sikit sangat, kita ambil banyak sikit lah, kita ambil 10 beg lebih kurang 100 kilo. Kan 100 kilo. Dia kata, okey Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Kirakan saya punya fidyah untuk arwah mak saya. Okey. Selang seminggu dia datang jumpa saya. Ustaz, alhamdulillah saya dah bayar dah fidyah untuk arwah mak saya. 10 beg tu 100 kilo saya dah bayar. Saya dah bagi pada sekolah tahfiz, dia kata. Lepas tak tanggungjawab dia membayar fidyah pada sekolah tahfiz tersebut? Itu soalan yang saya nak tanyakan untuk kita ada interaksi. Kalau tidak, saya seorang je cakap. Okey, boleh berikan jawapan. Tak betul tak apa. Yang penting kita mencuba untuk memberikan kefahaman buat diri kita dan juga seluruh peserta yang lain. Ustaz, ulang soalan Ustaz. Okey, ulang soalan. Okey. Bila mana orang datang, dia kata dia bayar fidyah. Bila dia kata Ustaz, saya dah bayar fidyah Ustaz untuk arwah ibu saya yang Ustaz dah kirakan tu untuk 100 kilo. Saya dah bayar, saya serahkan beras fidyah tersebut kepada sekolah tahfiz yang ada berhampiran dengan rumah saya. Lepas ataupun tidak bayar fidyah kepada sekolah tahfiz tersebut? Itu soalan. Pada saya, Tidak, saya tak lepas Ustaz. Tak lepas. Sebab dia bukan Dia asnaf. miskin. Ustaz. Okey. Ada dua jawapan. Yang pertama, jawapan tu umum. Dia katakan tak lepas Ustaz sebab dia bayar bukan kepada asnaf. Okey. Asnaf tu jawapan tu umum. Okey. Jawapan yang kedua tadi, tak lepas sebab dia bayar bukan kepada asnaf fakir dan miskin. Itu jawapan yang sebenarnya. Tak lepas kiranya kita bayar fidyah kepada selain kategori asnaf fakir dan miskin. Jadi sebenarnya kita perlu bayar fidyah hanyalah yang boleh terima fidyah hanyalah fakir dan miskin. Jadi akan timbul soalan seterusnya, Ustaz, mana saya nak kenal orang tu fakir ataupun miskin? Kan saya nampak ibu tunggal tu, saya pun bagi dekat dia. Saya bagi 10 kilo beras fidyah. Saya nampak anak yatim, kan, anak yatim tu saya nampak macam susah, saya pun bayar kepada dia. Saya tak tahulah dia fakir ataupun miskin. Jadi terlepas pandang perkara tersebut, kita nampak dia macam susah, tapi anak yatim ni suatu ayahnya meninggal, dia tinggalkan harta dalam ASB-nya ada 200,000, maka dia bukan di kalangan fakir dan juga miskin. Jadi siapa yang dimaksudkan dengan fakir dan juga miskin? Saya nak bagi penerangan sedikit. Yang dimaksudkan dengan orang miskin ialah orang yang
bila mana dalam sebulan perbelanjaannya, contoh, dia memerlukan perbelanjaan sebanyak RM1,000, tetapi pendapatan yang diperoleh hanya sekitar RM800, maksudnya tak cukup daripada keperluan dia RM1,000, maka itu dikategorikan sebagai asnaf miskin. Okey. Yang kedua yang dimaksudkan dengan asnaf fakir ialah orang yang mana dia memerlukan perbelanjaan sebanyak RM1,000 sebulan, tetapi dia hanya mampu punya pendapatan sebanyak RM450, ataupun mudah katanya apa dia, pendapatan dia tak melebihi separuh daripada keperluan kehidupannya selama sebulan. Jadi itu kategorinya fakir. Kan, Ustaz, takkanlah saya nak bagi beras fidyah ni, saya nak tanya seorang-seorang, kan. Payah pula saya nak tanya kat dia orang ni. Jadi jawapan yang mudah nak bayar fidyah, salah satu caranya, pergilah berjumpa dengan pihak masjid ataupun pihak surau. Tanya dengan dia orang, boleh tak bantu saya selesaikan urusan pembayaran fidyah saya. Saya tak kenal yang mana fakir, saya tak kenal yang mana miskin. Mungkin pihak surau atau masjid lebih arif yang mana fakir, yang mana miskin. Kalau mereka kata okey, boleh mereka bantu untuk uruskan, maka selesai masalah. Sekiranya dia orang pun tak tahu, kata kami pun tak beranilah, tak tahu, nampak macam susah tapi tak susah juga. Jadi akhirnya yang paling mudah apa dia? Pergilah ke lembaga zakat yang berdekatan. Dan ini paling mudah, jalan penyelesaian paling mudah, minta dia orang kirakan, minta dia orang kira, nilaikan berapa jumlahnya, tak perlu bawa beras. Datang bawa duit cukup. Kan, ataupun zaman sekarang lagi mudah. Kalau lembaga zakat Selangor, cukup sekadar kita masuk dalam website mereka ni, Lembaga Zakat Selangor, kemudian buat carian kalkulator fidyah, bayar fidyah, contoh tinggal 10 hari, masukkan saja jumlah yang ditinggal puasa 10 hari, dia keluar terus nilai berapa ringgit. Dia kata nak bayar online ke nak bayar di kaunter, kita pilih bayar online, transfer terus, transfer terus, mudah kan, transfer, selesai dah urusan kita. Jangan pening-pening kita tak payah fikir, Ustaz, kalau saya bayar dekat lembaga zakat, saya takut dia bayar sampai tahun depan, Ustaz. Jangan difikir yang perkara itu urusan mereka. Yang penting tanggungjawab kita selesai tak? Kan, kita nak selesai tanggungjawab kita, kita tak payah fikir berkaitan dengan urusan yang selebihnya. Bila mana kita dah bayar kepada pihak yang berkenaan, contohnya lembaga zakat, maka selesai dah tanggungjawab kita. Jadi jangan pening-pening, jangan risau. Okey? Jelas tak penjelasan saya ni? Atau ada soalan lagi? Saya ada sikit nak sahkan. Okay, maknanya boleh. Orang yang layak menerima, orang fakir miskin, bermakna dua-dua kategori ni ataupun orang fakir tu saja? Kedua-duanya, fakir ataupun miskin, ataupun kedua-duanya. Senang ceritalah, fakir dan miskin tu adalah penerima yang layak menerima fidyah. Okey, baik. Terima kasih, Ustaz. Okay. Ustaz, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Katakanlah warahmatullahi. macam kalau adik kita sendiri jatuh dalam kategori, tak kata fakir lah, tapi miskin lah, ada pendapatan dia pun nak macam Ustaz katalah kan, bawah 800. So boleh je bagi Ustaz kan? Yang penting kita kena tahu keperluan dia berapa. Kalau kata contohlah, kita kata dia ni 800 dia punya pendapatan RM800, tapi dia bujang, dia tak ada tanggungan lain. Contoh kan, pendapatan dia 800, Ustaz. Kita kena cek tanggungan dia. Ada anak tak? Dia tak ada anak, dia seorang, bujang. Ada bayar rumah tak? Tak ada. Dia tak ada tanggungan. Senang kita 800 tu memang cukup untuk dia setiap bulan. Keperluan dia sebulan contoh hanya 700 je pun. Ada lebih lagi 100. Maka dia tak tergolong di kalangan miskin. Dan kena ingat juga bila mana penerima fidyah ini bukan di kalangan tanggungan kita. Ini yang kita kena tahulah. Maknanya penerima ni bukan di kalangan orang yang menerima menjadi tanggungan kepada diri kita. Okey. Alright, ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita bagi duit pada dia tak beli beras, boleh tak? Okey. Ini persoalan yang bila mana kita membayar direct kepada individu tersebut, kita tak boleh nak bagi duit. Sebab kita risau, macam soalan tadi itulah kan, kita bagi dia duit,
sedangkan syarat dia untuk kita membayar fidyah adalah menggunakan makanan asasi, maksudnya beras. Kalau kita bagi duit kat dia, minta maaf katalah ada orang yang dia susah, dia pula jenis yang layan benda-benda yang tak sepatutnya. Contoh, minta maaf katalah dia susah, dia fakir, dia miskin, tapi dia main nombor contoh kan. Jadi bila kita bayar kepada dia, takut duit fidyah yang kita bayar kepada dia tu dia buat beli nombor pula, kan, jadi masalah pula. Jadi bila mana kita nak bayar direct kepada orang yang kita kenal pasti, apa nama ni, maka kita perlu bayar dengan beras. Kena bagi beras kat dia. Jadi jangan kita bagi duit kat dia. Okey? Ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, contoh mak kita duduk kampung, kita duduk tempat lain. Kita nak bayar tu dekat kampung ke dekat tempat kita? Okey. Pendapat ni sama lebih kurang macam kita nak bayar zakat fitrah. Kan? Dia ada perbezaan pendapat. Ada orang dia kata, Ustaz, saya bayar fidyah ni, saya tunggu saya balik kampung. Saya bayar zakat fitrah, saya tunggu saya balik kampung. Sedangkan dia mencari rezeki, contoh dia duduk di Shah Alam, cari rezeki di Shah Alam, tinggal di Shah Alam. Okey. Sebaiknya bila mana kita nak bayar zakat fitrah, sama situasi dengan macam mana kita nak bayar fidyah. Di mana tempat kita mencari rezeki, di situ yang sebaiknya untuk kita bayar fidyah tersebut. Tetapi salah ke tidak, berdosa ke tidak kalau kita bayar di kampung? Taklah sampai tahap berdosa, tetapi anjurannya di situ, pendapat mengatakan sebaik-baiknya di tempat mana kita mencari rezeki, maka di situlah kita membayar fitrah ataupun fidyah itu sendiri. Wallahu a'lam. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang fidyah sikit Ustaz, saya sambung ya. Okey. Jika seseorang tu meninggalkan puasa dia, Okey. tak habis, dia tak habis. Tapi dia tak pernah tak bayar fidyah. Dia tetap bayar fidyah. Adakah puasa itu masih lagi digandakan ataupun setelah dibayar fidyah tu tidak digandakan fidyah itu setiap tahun? Okey, alright. Yang pertamanya situasinya, orang tersebut adakah dia ni uzur yang berterusan ataupun dia sehat ataupun dia sekejap sehat, sekejap tak sehat. Persoalannya balik pada situ. Kalau sekiranya orang ni memang dia uzur yang memang kata orang uzur yang tak ada harapan untuk sembuh. Okey. Jadi kalau kata dia uzur yang tiada harapan untuk sembuh, maka cukup sekadar dibayar fidyah. Tetapi sekiranya dia sekejap sehat, sekejap dia sakit, kemudian dia baru ganti 2-3 hari, kemudian dia sakit lagi. Okey. Maka bagi kategori yang dia sekejap sakit, dia sekejap sehat, walaupun dia dah bayar fidyah, dia tetap kena bayar juga ataupun dia perlu juga untuk mengqadakkan puasanya bila mana dia sihat. Bila masa dia sakit tak boleh nak buat apalah. Bila contohlah tahun ni dia sakit berterusan, sihat cuma 2 hari, dia sempat qadak puasa 2 hari je. Sedangkan puasa yang ditinggal 10 hari. So tahun depan kena yang 8 hari yang tertinggal tu perlu juga untuk diqadakkan yang bila mana dia sihat. Apatah lagi kalau orang tu memang dia sihat, kan? Dia sihat tapi dia malas nak ganti puasa, dia malas nak qadak puasa. Dia ambil kesempatan, dia kata cukuplah aku dah bayar fidyah, selesai dah tu. Tak boleh. Qadak puasa tetap perlu diganti dan fidyah perlu juga dibuat sekiranya dah melangkaui tahun setahun yang ditinggalkannya, dan berkaitan dengan perkara-perkara yang lain tadi itulah. Okey, alright. Ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau kata pihak tahfiz tu, dia kata dia boleh terima fidyah tu macam mana pula Ustaz? Okey. Kalau kata pihak tahfiz kata dia boleh terima fidyah, mungkin di kalangan pelajarnya ada yang dikategorikan sebagai fakir dan juga miskin. Okey. Bagus soalan tu, soalan yang diberikan tu. Sebab tapi di situ juga dia perlu jelaskanlah bahawa sekolah tahfiz tu memang ada fakir dan juga ada orang miskin. Jadi ada hak dia untuk menerima
fidyah tersebut. Jadi pihak tahfiz kalau kata dia nak terima, dia kena maklum lah, kami boleh terima puan bayar fidyah ni sebab di tempat kami ni memang ada fakir dan juga miskin. Jadi selesai masalah. Yang jadi masalah, saya mungkin tadi tersilap, saya nak berikan penerangan kan. Saya tersilap dalam memberikan penerangan, saya ambil umum, saya cuba ceritakan sekolah tahfiz, tapi saya tak ceritakan tentang mungkin di situ adanya asnaf di kalangan pelajarnya, asnaf fakir dan juga miskin. Jadi kalau kata memang tahfiz tu semua orang kaya kan, sekarang ni banyak juga tahfiz-tahfiz yang bayaran bulanannya saja RM400, RM500, RM600 untuk seorang. Maka biasanya hanya orang yang mampu saja yang bukan dikategorikan sebagai asnaf fakir dan juga miskin masuk dalam tu, ataupun ada pihak yang sponsor yuran anak-anak di kalangan anak fakir dan juga miskin. Jadi mungkin juga tempat tu memang agak eksklusif, tetapi anak-anak fakir dan miskin ada yang sponsor. Walaupun ada yang sponsor, dia tetap masih lagi kategori fakir dan juga miskin. Okay. Jadi bila mana kita nak bagi beras ni pada pihak sekolah tahfiz, kena tanya juga dengan mereka. Kan, saya nak terima, saya nak bayar saya nak bayar fidyah ni, tapi ada tak di sekolah tahfiz ni yang tergolong di kalangan asnaf fakir dan juga miskin? Kena clearkan benda tu. Dan kita kena bagi tahu. Jangan kita kata, Ustaz, saya nak bagi beras ni Ustaz untuk pelajar-pelajar tahfiz, kita tak bagi tahu pun yang beras tu adalah beras fidyah. Jadi pihak tahfiz pun terima, berbesar hati dia ingatkan itu sekadar sedekah ataupun infak. Jadi dia pun terima, dia pun tak adalah nak tanya-tanya kan, orang nak bagi, ambil je lah. Kan? Jadi itu situasinya. Okey? Dan kadang-kadang dalam masyarakat juga, saya ingat dulu zaman-zaman saya remaja dulu, kadang-kadang kita pergi kenduri kahwin. Kita pergi kenduri tahlil. Datang majlis tahlil, habis-habis tahlil, orang bawa bagi kita beras. Dia kata, okey dek, ni bawa balik beras ni beras fidyah, dia bagi kat semua tetamu yang hadir. Pun tak lepas juga kita tak salahkan tuan rumah, sebab mungkin tuan rumah tu tak tahu. Jadi dia duk ingat bayar beras fidyah siapa-siapa pun boleh terima. Mungkin di kalangan sahabat-sahabat yang ada dalam grup ni pun mungkin pernah mengalami situasi yang sama kan. Tiba-tiba suami balik bawa beras kan. Suami kata ni tadi pergi kenduri tahlil, dia orang bagi ni beras fidyah. Kita pun tak tahu hukum, kita pun ambil lah, orang bagi, bukan kita minta kan. Jadi kita risau yang menjadi masalahnya orang yang dibayarkan fidyah tu tak lepas fidyahnya sebab tak sampai kepada asnaf fakir dan juga miskin. Okey. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada seminit lagi ya, insyaAllah. Kita bulan puasa kita sedekah beras ke masjid untuk buat nasi ke, buat bubuk ke apa kan. Kita tak tahu yang mai dekat masjid tu ada yang miskin, ada yang fakir, ada yang berada yang ambil tu lah buat kenduri tu kan, bulan puasa kan. Okey. Macam mana tu Ustaz? Lepas tu soalan nombor 1. Soalan nombor 2, anak kita dah bekerja. Mak bapak dia mampu. Tapi anak nak bayar juga zakat untuk ibu bapak dia. Macam mana tu Ustaz? Terima kasih. Okey, soalan yang pertama tadi, beras yang kita hantar ke masjid. Niat kita tahu apa? Sedekah ke bayar fidyah? Sedekah Ustaz. Okey, kalau sedekah dia tak ada masalah. Siapa-siapa pun boleh terima. Tak ada masalah. Orang kaya pun boleh makan, orang susah pun boleh makan. Tak ada masalah. Jadi jangan risau. Siapa yang makan pun tak ada masalah. Kan? Sama macam kita kata kita nak belanja orang makan kan. Kita nak belanja orang makan, kawan kita kaya tapi kita teringin nak belanja dia roti canai sekeping, tak salah. Jadi yang menjadi salah tadi tu bila mana kita katakan fidyah. Bila kata fidyah, orang kaya tak boleh nak terima. Okey, yang kedua berkaitan dengan bayar zakat. Okey, yang menjadi kewajipan adalah atas diri orang yang berkemampuan tu. Contoh mak bapak ni ada kemampuan, mak bapak ni kaya. Kan? Tapi anak pun dia ada kemampuan. Dia kata tak apalah, bu, tak apalah Umi kan. Adik dah bekerja dah. Jadi adik nak bayarkanlah untuk Umi dengan Abi, dia katakan. Boleh tak? Kalau kita bagi izin, tak ada masalah. Boleh saja anak nak bayarkan untuk kita kan dengan izin kita tadi. Kan jadi tak ada masalah dengan izin kita tu, maka tak menjadi persoalan zakatnya tak diterima. Okey. Okey, cukup Second, Okey, alright. Pemberian fidyah perlu lafaz akad ke? Kalau tidak tak sah ke macam mana? Itu je. Dia kalau kita cerita dalam bab mazhab Syafi'i ni dia agak
teliti. Macam kita solat kan, kita kena kena yang pertamanya sunat lafaz. Okey, yang pentingnya apa dia? Yang pentingnya ialah innamal a'malu binniyat, dalam hati kita adanya niat. Bila mana kita bagi beras pada orang tu, kita dah niat dah dalam hati. Ini aku nak serah beras fidyah lah untuk orang sipulan-sipulan, kita serah pada dia. Tetapi adalah lebih baik bila mana kita nyatakan pada dia, kan, ini beras fidyah saya untuk arwah mak saya ataupun untuk diri saya, kepada puan lah, untuk diterima. Kan, jadi benda tu dia pun jelas perkara tersebut. Dia pun tak ada ini sebenarnya beras apa, beras fidyah ke, beras nazar ke, beras sedekah biasa ke, kan. Sebaiknya kita janganlah sampai tahapnya sahaja aku membayar, tak perlu, cukup sekadar kita kata cik, saya bagi beras ni niat beras fidyah saya lah. Jadi cukup sekadar itu saja. Oh, tapi kalau sekadar niat saja pun dah sah ya Ustaz? Sah, insya-Allah. Alhamdulillah. Sebab dia yang tak sah tu kalau kata aku nikahkan di kau, tak jawab. InsyaAllah. Okey, wallahu a'lam. Ustaz, zakat tadi, kalau yang anak yang bayar untuk mak ayah, lepas tu dia bayar untuk adik-adik pos muka dalam tanggungan ayah dia lagi, macam mana tu? Boleh ke? Dengan izin tak ada masalah. Oh, okey. Saya kalau kata ada yang nak bayar, saya pun seronok. Okey, insya-Allah. Okey, saya rasa cukup cukup setakat itu saja. Ada lagi satu dekat chat tu Ustaz jawab tu. Yang bawah. Ada lagi yang mana satu? Yang bawah sekali. Daripada Sharifah Zain tu. Oh, okey, saya tak scroll ke bawah. Allah Akbar. Yang mana satu boleh tak bacakan untuk saya? Saya nak scroll tak tahu yang mana satu. Sekejap Ustaz, saya bacakan. Macam ni Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Kalau fidyah dah bayar tapi puasa masih belum selesai ganti, soalannya perlukah lagi bayar fidyah sebab puasa belum selesai ganti? Maknanya ni dah melangkau tahun, sakitnya belum baik. Dia dah bayar fidyah untuk tahun lepas tapi tak boleh bayar lagi sampai tahun sekarang ni. Maknanya dia kena bayar fidyah lagi ke tak? Macam tu. Jadi bila rujuk pada soalan ni, dia contoh dia puasa ini untuk orang yang orang yang uzur lah maksudnya kan. Kalau fidyah dah bayar tapi puasa masih belum selesai kan. Tak boleh bayar lagi lah. Dah masuk tahun seterusnya, masuk lagi tahun seterusnya kan. Jadi kalau diikutkan fidyah tu bayar dah. Tetapi qada puasa masih belum selesai. Okey. Jadi belum buat. Bila mana qada tu dia tak buat lagi, maknanya masih ada lagi hutang dia kan, masih ada lagi hutang dia. Jadi di sini ada juga pendapat bila kita tengok perlu juga untuk dibayar fidyah atas yang pertama tadi. Kita balik kepada asas yang pertama, apa dia? Melangkaui, contoh 5 hari fidyah dah bayar dah, tapi sebab tak qada lagi, tahun depan tak qada lagi. Jadi dia berhutang. Sebab akan berhutang, bila melangkau tahun, maka dia perlu untuk membayar fidyah tersebut atas asbab qadanya melangkaui daripada tahun tersebut. Okey, wallahu a'lam bisawab. Kalau saya salah, tolong betulkan. Itu atas kefahaman yang saya belajar. Okey. Kena bayar fidyah kepada ibu bapa yang meninggalkan puasa. Betul lah tu. Kena bayar fidyah kepada ibu bapa yang meninggal puasa. Betul. Agak confused. Kena bayar fidyah kepada ataupun untuk ibu bapa. Kalau bayar fidyah kepada ibu bapa tak boleh kalau kata ibu bapa tu tanggungan kita. Okey, tapi kalau kata bayar fidyah untuk ibu bapa yang meninggalkan puasa boleh. Kalau kata ibu bapa kita dah uzur kan, maka kitalah yang perlu untuk membayarkan fidyahnya. Okey. Ibu bapa dah meninggal Ustaz. Ibu bapa yang dah meninggal. Okey, ibu bapa yang meninggal, yang pertamanya yang sebaiknya ialah kita qadakan puasa. Kemudian yang keduanya boleh juga kita bayarkan fidyah. Tetapi yang terbaik adalah qada puasa. Sebab tinggal puasa qada terlebih dahulu. Okey. Kita tak tahu jumlah puasa ni Ustaz. Okey, kita tak tahu berapa jumlah puasa yang ditinggalkan. Menurut pandangan, setengah pandangan mengatakan apa dia, kita kena agak-agak. Kita agaklah adik-beradik duduk bincang, kita kata okey, kita rasa macam 30 hari. Kita pun adik-beradik ganti. Ataupun untuk diri kita sendirilah, zaman muda tak ingat berapa banyak yang kita dah pernah tinggal. So kita ganti mengikut agakkan kita. Kita buat sebanyak mungkin. Kalau kata terlebih, itu dianggap sebagai
suatu amalan yang maksudnya tanggungjawab dah lepas, tapi kita dapat lagi pahala puasa sunat dan sebagainya, ataupun bayar fidyah, terlebih bayar fidyah. Dan insya-Allah dalam masa yang sama kita berdoa kepada Allah Taala berikan ilham kepada kita untuk kita berhenti pada satu masa yang kita rasa dah cukup dah ni kan. Allah Taala akan berikan ilham kepada kita untuk kita kata cukup dah setakat ini yang kita rasa, kita yakin dah bahawa kita dah bayar qada puasa dan juga fidyah tersebut. Okey, wallahu a'lam bisawab. Saya rasa cukup setakat itu. Mungkin kalau kata nak buat lagi sesi soal jawab berkaitan puasa, fidyah dan sebagainya, nanti kita buat. Minggu depan. InsyaAllah. Kalau sudi kita nak berkaitan, maksudnya nak ulang kaji sebelum Ramadan ni, perkara-perkara berkaitan dengan Ramadan, berkaitan dengan batal puasa. Kadang-kadang masih lagi timbul persoalan korek hidung, korek telinga, kan, ada celah ada cili, celah gigi dan sebagainya kan, kan, tertelan kahak dan sebagainya. Ini persoalan-persoalan yang biasa timbul. Okey. Jadi saya rasa cukup sekali saja sebab saya pun ada urusan lain lepas ni pada kuliah lagi. Jadi kita tutup majlis. Ya. Okey, saya mohon maaf atas segala salah silap sepanjang saya mengendalikan program pada petang ini. Setiap satu yang baik datang daripada Allah Taala, segala kelemahan adalah khilaf daripada diri saya sendiri, dan sekiranya pencerahan yang saya berikan agak mungkin tak berapa tepat ataupun tak betul, boleh hubungi saya ataupun tegur saya insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tak baca tasbih kafarah dan agak maaf je Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sekali lagi ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Banyak ilmu hari ni.